2023 kita mahu muncul sebagai gegasi di peringkat Asia Tenggara. Tetapi sekiranya tempoh masa perlu diberikan sebanyak 2 tahun kepada Coach Kim, mungkin sasaran tu mungkin berlaku, mungkin tidak. Ada kelonggaran lah dekat situ daripada FAM. Mungkin Datuk boleh komen. Untuk F30 ni Fina, kita sampai 2030. Our sasaran kalau kita tengok beside daripada national team, now we are talking about national team. Dia lain di competition, ada youth grassroots, okey lah. Now kita fokus for national team. Memang target kita dalam 23 untuk kita layak pada Asia. But we have another lagi circle untuk pergi dalam circle, dan kita target sampai 2030 kita boleh layak World Cup lah. That kita punya target. Dan kita ada hurdle dekat sini. Sama ada untuk layak Asian Cup, sama ada kita layak ke tidak bulan 6 ni. Itu satu lagi. Dan juga tentang AFF Suzuki Cup. Jadi kalau kita tengok ni, coach yang kita ambil, coach inline tentang proses kita F30 ni, sebang kemungkinan terjadi. Dekat sini kena ada adjustment. Jadi kita tak tahu tiba-tiba coach tak nak berhenti. Jadi ini mungkin ada efek sikit. Okey. Dia ada berbeza dengan F30 dan juga kontrak yang kita sign. Walaupun dia inline, kita sign dengan dia 2 tahun, that the minimum. Many coach yang juga pihak kita dengan TD interview dengan pihak team saya interview, ada nak 4 tahun, ada nak 3 tahun, yang mana kita tak boleh accommodate lama. The 2+2, that the best. To be fair dengan coach baru ni, dia datang, kita pun move forward juga, pandang jauh supaya tim ni akan dibawa dengan persiapan ataupun macam kata dengan lebih establishment dengan our technical director ni. Kita nak restructure kita punya national team department ni. Kita kena bagi dia kontrak untuk 2 tahun. Lepas 2 tahun kita nilaikan dia dengan 2 tahun. Kalau kata kita put benchmark dengan dia, kalau tak like Asian Cup, buang dia, that people don't want to sign. I ingat banyak orang pun tak nak sign dengan nombor situ. Jadi perkara tu terjadi bila Touch and Hold letak jawatan. Jadi internal kita, you can tengok, kita ada sebenarnya kalau kita lihat, tahun ni dia 2 tournament yang besar. Iaitu kelayakan Asian Cup, kita ada 3 game. Dan juga AFF Suzuki Cup lepas World Cup. Selepas tu tahun depan, kita akan lebih dengan friendly game. Kerana ada final round Asian Cup di China pada bulan 3 ke, saya rasa. Dan saya rasa tak mungkin tahun depan ada kelayakan untuk World Cup 2026 dan Asian Cup. Dia akan bermula mungkin awal 2024. Jadi tahun depan pun tak ada AFF Suzuki Cup dengan apa. Jadi untuk national team tahun depan tak ada. Dia benchmark dia dengan untuk 2 tournament ni selain daripada friendly game. Jadi kontrak dan juga dengan FTT itu ada berbeza sikit dekat situ. Kerana kita tak boleh nak bagi dia untuk masuk, dan takkan ada coach pun nak berani nak masuk untuk ni. Melainkan coach sudah tak ada kerja, dia nak masuk, dia beranilah. Jadi 2 years tu adalah minimum, dan kita akan melihat. Saya nakkan technical saya jawatan ke national, dan kita semua akan nak melihat macam mana how the carry kita punya national team untuk bawa for 2 years. But next year takkan ada tournament besar. Melainkan kita layak Asian Cup di China. That the best test ground untuk final round. The rest tahun depan tak ada. AFF Suzuki Cup tahun ini, tahun depan memang tak ada. 2024 bermulanya balik kelayakan Asian Cup, World Cup dengan apa for the next circle. For 2026 World Cup, 2027 Asian Cup. Jadi Datuk, fasa pertama F30 sedikit tergelincir ataupun ada adjustment daripada FM? Saya dah minta TD to review balik dengan kita punya team untuk komiti ni, dan juga dengan JS untuk review, untuk lihat di mana. Kerana kita kena lihat F30 itu meliputi semua, bukan hanya national team saja. Kita ada competition, ada education, kita ada grassroots, ada youth dengan semua, dan elemen salah satu ada national team dengan situ. Jadi kita kena tengok lihat macam mana performance June ni dengan June ni. Dan juga dengan AFF juga. From there kita akan more less, kita akan tahu lebih. Dan perlu ada adjustment atau perlu untuk tu ni semua kita akan buat. Tapi saya dah minta TD untuk lihat benda ni, dia memang tengah tengok kita punya F30 ni sekarang dengan inline dengan national team. So dia coincide lah ada 2 dengan national team. Kerana kita kena lihat kita punya youth pun performance pun boleh tahan. Kita pun nak selain daripada national team, tahun ni saya nak juga tim kita akan perform di Uzbekistan under 23, because ni future players yang akan pergi national team. Yang di mana kalau kita katakan kita dalam 16 team ni, now group stage
paling tidak pun kalau mungkin dia boleh perform dekat situ. Kalau dia boleh masuk quarter final, saya ingat lepas 16 dia akan masuk second round the second round. Lepas tu quarter final, semi final, final dengan situ. Jadi di situ pun salah satu juga kita punya benchmark dengan untuk kita tengok. Okey, kalau macam tu Datuk, mungkin ada spesifik KPI lah untuk Coach Kim. Dalam tempoh 2 tahun, apa sasaran yang perlu dilakukan, ataupun mungkin dalam, sebab Coach cakap ada 2 tournament yang besar untuk tahun ni kan. Jadi tahun depan rasanya tak ada rasanya. Jadi beside friendly match lah. Jadi apa benchmark ataupun KPI yang telah pun ditetapkan oleh Coach Kim? Kita akan nyatakan pada next meeting. Tapi sebenarnya kalau kita kan, memanglah kita nak layak Asian Cup, kalau boleh kita perform dalam Suzuki Cup dengan ni semua. Tapi tu nak mengatakan kalau dia tak layak Asian Cup, tak layak Full Cup, kita tak boleh. Dia against dengan kontrak. 2 years is a minimum untuk ni. Dan kita akan lihat the next meeting nanti tu lihat bila dia datang untuk kita lihat tentang game. Dan kita pun tahu tahun depan tak ada tournament. But friendly game also boleh juga sebagai KPI. But friendly game ni very subjektif. You lawan tim lemah, you ada peluang. You lawan tim kuat, you susah dapat point. Dengan itu. Tapi itu secara final, secara prinsip dia lah yang macam saya beritahu tu. Tu spesifik untuk KPI tu. But 2 years kita tengok macam mana, dan our team will analyse dia punya performance daripada tournament by tournament. Apa yang membuatkan FAM berminat untuk dapatkan Coach Kim? Apa yang ada pada dia? Fina, selepas Tan tak pergi, kita FM kena check coach lain. Bukan dia, kita interview many, kita lebih daripada 30 coach kita interview. We are finally sampai 5, 3, sampai 2, sampai 1 dengan situ. So, dia antara yang pada ketika ini yang kita fikirkan yang boleh to improve our Malaysia Malaysia. But we have also many coach, tapi kita kena pilih satu je dengan ni. Coach pula Datuk, saya tertarik pada satu statement yang dikeluarkan oleh Coach Boyan Hodak. Sebab Coach Boyan Hodak pernah berada dalam sistem FAM, pernah sebagai jurulatih under 19 sebelum ni ya. Dia ada mengeluarkan pendapat jika mahu mendapatkan khidmat beliau, dia tidak mahu kerja-kerja dia sebagai jurulatih diganggu. Jadi kenapa keluar kenyataan seperti ini daripada bekas jurulatih yang pernah bersama dengan FAM? Adakah tugasan jurulatih sebenarnya memang terganggu dengan beberapa perkara daripada pihak management, ataupun macam mana Datuk? Saya no comment lah Fina. Kalau katakan dalam saya punya kepimpinan, saya lebih terbuka kalau compare daripada dulu. Itu saya tak tahu. Jadi saya tak pasti kalau dia ada personal dengan sesiapa ke apa, saya tak pasti. Tapi saya rasa kalau tanya lebih dekat lagi, kita lihat tak ada apa yang patut semua, melainkan kalau something yang dia nak minta yang mungkin FM tak mampu, kita tak boleh buat lah, maksud dia semua. Tapi untuk mengganggu player semua, I don't think so. Dia been business. Dengan saya tak nampak dengan dia semua saya. Jadi Coach Kim juga akan dapat full power lah sebagai head coach untuk membawa pasukan. Mungkin kalau final lebih spesifik lagi bagus. Saya senang nak jawab. Kalau tak spesifik, saya susah nak jawab. Takut ada orang yang terasa kalau saya spesifik. Saya tak tahu. Dia kata ni. Maksud saya senang, maksud saya mudah je untuk tugasan jurulatih. Campur tangan daripada orang luar. Saya pun tak pasti sama ada management ataupun daripada lain-lain, sebab perkara-perkara sebegini sudah pasti yalah, betul, FM tak bagus lah. aware juga dengan perkara ni untuk sebuah pasukan itu sendiri. Itu yang saya problem dia Fina, kadang-kadang orang bila dah keluar baru nak cakap, bila dalam dia tak ada. Saya pun tak pasti, tapi saya tak nampak ada apa-apa. Yang saya tahulah kalau ada orang lain ada involved tu semua saya tahu, tapi saya selalu terbuka. Cukup terbuka dalam perkara ni untuk ni, dan tak ada mengganggu untuk jurulatih ni untuk mana dia nak pilih pemain ke first 11 ke semua. Saya tak ada pernah. Tapi saya kena ambil tahu okey apa yang dibagilah saya sebagai presiden. Oh ni Datuk first 11 for this one, lain semua tak ada. Saya tak pernah. Always saya selalu caution semua saya punya ni manager ke coach, make sure everything all in order dengan semua. Saya selalu remind mereka jangan take easy dengan ni semua. Di dalam mesyuarat last management team sebelum pergi ke semua, saya remind
Saya remind dengan coach, dengan tim dia, dengan semua pegawai. Jangan ambil senang AFF Suzuki Cup. Dia boleh fumble kalau tak betul-betul. Saya dah done that minuted dengan ni semua. Tapi untuk mengata ni saya pun tak pastilah. Dengan ni semua. Mungkin Fina kena tanya dia lah dengan apa semua. Saya tak pasti. Betul saya cakap. Saya tak nampak, saya tak pasti inilah dengan ni. Okey. Dalam satu temu bual media di Korea, ya, Coach Kim mengatakan dia bersimpati dengan perkembangan bola sepak Malaysia. Mungkin ada spesifik yang Datuk faham apa maksud? Dia ada bercakap dengan saya masa sebelum interview itu semua, dan MFF view coach, dia tahu how difficult, dia tahu Malaysian punya fans ni very passion and hunger about success after so long. Kan Malaysia qualify Olympic those days lah dengan ni. Jadi dia kata macam that's why dia kata dia simpati lah. Dia kata dia tahu tim Malaysia ni patut boleh lebih baik daripada sekarang. Macam tu lah something dia kata. Itu maksud dia. Dia macam dia simpati lah dengan tu. Itu memang dia menyatakan pada saya. Itu pasal dia betul willing nak datang untuk ni, salah satu effort dia kata dia nak datang untuk bersama ni. Okey, Datuk, kita ada 3 pemain naturalisasi, ya. Ridwan Krasniki, Muhammad Usmareh, Goheme De Paula. Jadi untuk di bawah kendalian milik coach kita, adakah 3 nama ni perlu berada dalam skuad bangsa? Saya ada bercakap dengan coach baru. Saya cakap, you don't follow something dulu untuk advice daripada mana-mana orang daripada kat lokal Malaysia. Biar dia start daripada Charity Shield dengan game dia pergi tengok sehingga bulan 3 ni. Saya tak nak ada fikiran dia diracun oleh mana-mana pandangan, jangan ambil dia ni semua, tak kisah. Dia tak nak ambil pemain natural semua tak apa dengan semua. Tapi saya nak open dengan dia untuk dia lihat semua tim Selangor, JDT, Kedah, apa semua saya nak dia tengok. Saya nakkan expertise dia dengan tim dia untuk pilih dan to mold the team. Itu saya punya. Kalau dia kata, Datuk, the 3 this one no good as a natural player, tak payah ambil. I'm okay dengan ni semua. Tapi saya tertarik dengan Fina tadi, macam tadi katakan, saya nak tiap kali you remind datang dengan saya, kalau about coach. Kadang saya tak suka bila coach tu dia dah pergi, dia ada dengan situ. This one happen juga dengan ni. It's not professional lah dengan ni. Itu saya punya lah. Masa tu dia nak register. Tapi yang saya tahu, saya tak pasti orang-orang sebut, saya tak ada mengganggu untuk lain semua. Tapi kita kena ingat, sama ada manager ke, assistant manager, adalah pandangan dia boleh. Takkanlah dia macam batu je. Betul tak? Dia adalah pandangan sikit nak tambah baik. But kesudahan ni coach make decision. First 11, everything ni semua. I don't think so masa time Boyang Hodak that people want to ni. Tim dia champion kan, pergi layak dia semua ada dengan ni semua. Dengan ni semua saya tak pasti. Dengan apa saya tak nampak dengan itulah, itu jelah. Apa dengan semua. This hearsay is apa ni susah kita nak jawab lah. Okay, come back to Lloyd tadi. Okay, alright. So maksudnya tidak ada pilih kasih. Bukan. Tak pasal player tadi. Yang 3 orang tadi tu. Tak ada istilah wajib lah untuk mereka berada dalam skuad bangsa. Tapi kita dah usahakan untuk dapatkan kad pengenalan untuk mereka semua. Yalah. Jadi kalau that's why itu antara masa inisiatif kita dulu. Kalau dia dah tak bagus, kita nak buat macam mana? Tapi for me, biar jurulatih tu yang pilih. Heritage player ke, naturalized ke, local ke place. Important bagi main dia ruang, sama juga masa Tachin Ho kita bagi. Dia tak nak Liridon, dia nak ini, dia tak nak dengan situ kan, betul kan? Macam katakan Sumari kan, last minute dia ada hal, family semua dia tak dapat. This one happen. Bukan hanya pada heritage, dia jadi pada local players also. Bukan local players tu main untuk national team permanent sampai every 10 years. Dia tu sometimes change because injury. Because something dia below performance. Kalau saya salah, tolong betulkan. Betul ke kalau players menolak panggilan kem kebangsaan FIFA kalender? Yep. Dengan alasan yang sangat ringan, mereka akan dihukum ataupun di-ban ataupun saya tak pasti. Betul ke? Dia memang ada, tapi terpulang pada FM lah. Kalau FM tak nak ban, tak adalah. Dengan ni. Kita tengoklah reason dia dengan ni. Betul, dengan apa? Terpulang pada kita. Janji Datuk pada 21/1/2022 untuk kembalikan semula martabat bola sepak Malaysia. Especially skuad kebangsaan lah. Jadi saya nak tahu, kembalikan semula skuad kebangsaan di kedudukan terbaik.
itu refer kepada skuad kebangsaan, skuad senior. Okay. Betul Datuk? Okay. So itu Datuk punya objektif lah. Sebenarnya kalau masa tu the moment saya cakap base dengan national team lah. Tapi dalam hati saya nak under 23, 19 dengan 70 youth ni saya nak dia perform juga. Tapi hari tu memang because people talking about national team tak follower kan dengan ni semua kan. Jadi for national team lah. Tapi dalam hati saya nakkan all age group ni to perform juga dengan ni semua. Dengan ni. So next squad Brad Melanie AFF under 23. Mungkin orang kata skuad ni boleh jadi berikan sedikit penawar lah kepada kita punya perkembangan bola sepak selepas national team mengecewakan kita. Jadi daripada Datuk sendiri? Kalau kita lihat Brad Molly ni ada empat tournament. AFF under 22 dekat Cambodia, lepas tu SEA Games di Mei, one week after that Uzbekistan. Dan selepas tu Asian Game yang ada few place boleh sini. Okey. Dalam meeting kita dalam national team, ini sepuhnya technical director patutnya pada hari tersebut bagi brief, tapi mungkin tak sempat because dah lewat ini dengan ni semua. Tapi tak apalah, nanti Fina boleh interview dengan dia bila sampai masa. Tapi keputusan kita pada mesyuarat ESCO dan juga national team, our priority under 23 adalah di Uzbekistan. The final round, the best 16 team Asian Cup yang dah qualified. AFC under dia semua. This AFF under 22 tu kerana tengah ada game dan bukan dalam FIFA calendar, kita akan gabungkan under 19 dan under 23. Under 22. That I think TD ada nama list tu dengan dia. Brad Maloney dah buat. Kerana masa tu ada banyak yang tak dapat lepaskan kerana game yang tengah ada. Jadi kita kena memahami dengan klub dan kita pun nak bagi juga under 19 kita macam negara lain juga to expose dengan semua. So that lebih kurang lah. Besides SEA Games dengan Asian Games lah. Datuk, satu lagi soalan untuk national team sebab kalau ikutkan semalam dah start FIFA calendar untuk bulan Januari. Tetapi kita tak pakai kita tak pakai because of tak ada coach, everything semualah. Jadi kita hanya ada next on March dan Jun lah. Dan seterusnya Jun lah. Saya risau sekiranya perkara yang sama berulang lagi in term of persediaan skuad kebangsaan. Mungkin Datuk boleh cakap sikit lah on that. Cukup memahami. Technical director dan juga head coach dah prepared ni dan dia akan meeting dengan ni. Dia always meeting online. Technical director dan juga kan saya kata technical director akan oversee all national team dengan semua. Selepas ni head coach technical director will answer all the preparation all the team dengan ni semua.